Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penonton, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang begitu sekali besar kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan segala limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita peluang umur yang panjang sehingga kita sampai ke bulan Ramadan, dan kita sekarang ni sudah pun hampir memasuki 10 yang terakhir minal ashril awakhir min Ramadan. Kita sudah menghampiri fil ashril awakhir min Ramadan. Kita sudah menghampiri 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Maka ini satu nikmat yang begitu sekali besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Patut benarlah, bahkan sewajibnya lah kita merasakan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya kami tambahkan lagi nikmat. La in syakartum la azidannakum, nescaya kami tambahkan lagi nikmat kepada kamu. Wala in kafartum, akan tetapi sebaliknya, kalau kita kufur dengan nikmat Allah, yakni Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita berada di bulan Ramadan, tetapi kita sama sahaja, sama ada di bulan Ramadan atau di bulan yang selain daripada bulan Ramadan, perangai kita tu ataupun ibadat kita tu tidak ada bezanya. Maka ini menunjukkan bahawasanya kita ni orang yang menyia-nyiakan ataupun yang kita sebut tadi, iaitu kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana para penonton, syukur-syukur itu dengan makna sarraful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlih. Tasarraful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlih. Kita menjadikan, kita menggunakan segala pemberian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengikut apa yang diperintah, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya peluang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita berada di bulan yang penuh berkah, penuh dengan kebaikan,
penuh dengan gandaan yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala amal yang kita kerjakan, sepatutnya lah kita mengguna peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Artinya kita tidak menyia-nyiakan umur kita, saat kita berada di dalam bulan yang penuh barakah ini. Baik, kalau begitunya para penonton yang dikasihi, pada siang hari ini kita bersiaran langsung daripada page Masjid Raja Haji Fisabilillah Cyberjaya, yang mana tajuk yang diberikan kepada saya ialah bulan Ramadan itu bulan awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itqun minan nar. Tajuknya itu diambil daripada hadis yang panjang, yang mana hadis tersebut masyhur digunakan oleh para ustaz kita, para asatizah kita. Apabila masuk bulan Ramadan, mereka akan membaca hadis tersebut, walaupun hadis tersebut tu tentang status darjah hadisnya dihukumkan dhaif, akan tetapi hadis tersebut masih lagi dibenarkan untuk kita menggunakannya di dalam bab fadailul a'mal, di dalam bab taghrib, mentaghrib, dia panggil menggemarkan, menaikkan ghirah, menaikkan semangat di dalam hati-hati saudara kita kaum muslimin dalam menghadapi bulan Ramadan dengan penuh kebajikan amal ibadah dan sebagainya. Maka hadis tersebut sebenarnya terkandung di dalam satu hadis yang begitu sekali panjang, yang pernah saya baca di awal-awal Ramadan pada Jumaat ataupun Sabtu yang lalu. Jumaat awal Ramadan mungkin saya baca hari Sabtu. Dia hadis ni akhbarani, meriwayatkan akan daku Abu Nasr an walidihi qala anba'ana Ibnul Faris qala haddatsana Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Al-Jaludi An-Naisaburi qala akhbarana Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah qala anba'ana Ali bin Hajarin As-Sa'di qala anba'ana Yusuf bin Ziyad qala akhbarana Hammam bin Yahya an Ali bin Zaid bin Jada'an an Sa'id bin al-Musayyib an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis ini diriwayat oleh Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Qala, berkata ia Salman, khatabana, berkhutbahlah akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin min Sya'bana, pada hari yang terakhir daripada bulan Sya'ban. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrun azimun, sesungguhnya telah datang akan kamu tu oleh bulan yang agung, syahrun mubarakun, bulan yang diberkati, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin, bulan yang ada padanya itu pada bulan tersebut tu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini telah kita bahas pada kuliah subuh pagi tadi. Para penonton di dalam video ni boleh melihat di Facebook saya ada video kuliah subuh pagi tadi jam 7.15 pagi membicarakan tentang Lailatul Qadar, malam Qadar. Boleh dirujuk di sana. Ja'alallahu siyamahu faridatan, Allah Ta'ala menjadikan puasa pada bulan Ramadan tu fardu, kewajipan. Wa qiyama lailihi tatawwa'an, dan berdiri sembahyang pada malamnya itu sebagai sunat. Man taqarraba fihi, barang siapa yang mentaqarrub, memperdekatkan hati kepada Allah pada bulan Ramadan tu bi khaslatin, dengan satu bagai minal khairi, daripada kebaikan, kana kaman adda faridatan fi ma siwahu, nescaya seperti dia menunaikan satu fardu pada bulan yang selainnya. Au
au adda fihi faridatan, atau dia menunaikan pada Ramadan itu satu fardu. Macam tadi kita baru selesai sembahyang fardu zuhur. Kana kaman adda, maka seperti mana dia tu mendirikan sab'ina faridatan fi ma siwahu, 70 fardu pada bulan yang selain daripadanya. Kemudian Nabi kata lagi, wa huwa syahrus sabri, bulan Ramadan tu ialah bulan sabar. Wasabru sawabuhul jannatu, bermula sabar itu pahalanya ialah syurga, ganjarannya ialah syurga. Wasyahrul muwasati, dan wasyahrul muwasah, wasyahrul muwasatu, dan bulan yang bulan Ramadan tu wasyahrul muwasati, bulan Ramadan tu bulan saling memberi. Wasyahru yuzadu fihi fir rizqil mu'mini, bulan yang padanya itu ditambahkan rezeki bagi orang mukmin. Faman fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubihi wa itqa raqabatihi minan nar, barang siapa yang memberi makan pada bulan Ramadan akan orang yang berpuasa, maknanya ni beri berbuka puasa lah, maknanya beri makan berbuka puasa, kana maghfiratan, nescaya dia mendapatkan ampunan lidunubihi, bagi sekiranya dosanya, wa itqa raqabatihi minan nar, dan dicabutkan belenggu tengkoknya daripada api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un, dan adalah baginya seumpama pahalanya daripada ketiadaan, bahawa dikurangkan daripada pahalanya sesuatu sedikit pun. Qalu, lalu sahabat bertanya, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaimah, tidak ada tiap-tiap kami ni didapatkan barang yang nak diberbuka puasa akan orang berpuasa. Qala an-nabiyyu yu'ti Allahu hadza thawaba liman fattara sha'iman ala tamratin aw ala syarbatin ma'in aw madqati labani. Allah memberikan akan ini ganjaran bagi orang yang memberi makan akan orang yang berpuasa di atas satu biji tamar, atau satu teguk air, atau satu teguk ataupun satu gelas susu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa, dan ialah Ramadan itu, syahrun awwaluhu rahmatun wa wastuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Yang inilah yang pihak masjidnya menjadikan tajuk dalam kuliah zuhur. Jadi tajuk ni bukan saya yang pilih, semuanya saya serah kepada pihak jemputan, pihak masjid yang memilih. Jadi tajuk yang diberikan oleh pihak masjid ni bertepatan dengan hadis yang kita baca tadi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, wa huwa, dan bermula ia Ramadan tu syahrun, ialah bulan, awaluhu rahmatun, awalnya ialah rahmat, wa wastuhu, wa fi riwayatin wa awsatuhu. Nah, dalam riwayat lain kata wa awsatuhu, dalam riwayat ni kata wa wastuhu. Nah, pertengahannya maghfiratun, keampunan, wa akhiruhu itqun minan nari, dan akhirnya itu ialah kelepasan daripada api neraka. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan awaluhu rahmah wa awsatuhu aw wastuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, ini sebagai simbolik karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang mukmin di dalam bulan Ramadan. Nah, kerananya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu memang di samping rahmat, rahmat daripada Allah dengan makna pemberian daripada Allah serta diampunkan dosa. Itu. Ini kalau kita perbahaskan betul-betul lah, ar-rahmatu asalnya ialah riqatul qalb. Rahmat ni asalnya ialah lembut hati. Ar-rahmatu riqatul qalb. Asal makna rahmat ni, makna hakiki bagi rahmat ni ialah riqatul qalb, lembut hati. Maka tidak boleh kita nak isti'mal makna riqatul qalbi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita kata Allah, rahmat Allah lah ni apa, lembut hati Allah. Tak boleh.
Tu kerana kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tidak boleh kita berpegang dengan zahir makna yang mustahil di atas Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ingat. Imam Sanusi telah menggariskan di dalam kitab Sughra ada ada 7 usulul bid'ah wal kufri. Ada 6 usulul bid'ah wal kufri sittatun, kalau tak silap saya lah. Al-ijad at-tahsinul aqliyu, al-ijabu zatiyu, at-taqlidur radi'u, al-jahlul murakkabu, apa lagi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, at-tahsinul aqliyu. Kita sebut dah tadi dah. Jadi di antara 6 yang diingatkan oleh Imam Sanusi ialah yang keenamnya ialah at-tamassuku bil mujarradi zawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman. At-tamassuk, berpegang, bil mujarradi zawahiril kitabi was sunnah, dengan semata-mata zahir Quran dan sunnah, fi aqaidil iman, di dalam pegangan simpulan kepercayaan. Maka tak boleh. Maka kerana itulah ar-rahmatu asal pada lughahnya ialah dengan makna riqatul qalb, lembut hati. Maka tidak boleh diistimalkan makna tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita kata Allah, rahmat Allah lah ni apa? Ya, ini lembut hatinya Allah. Hai, tak boleh. Lepas tu ulama memakai makna lazim, dia panggil. Rahmat Allah artinya apa? Makna lazim daripada rahmat, daripada lembut hati tadi. Yang ni kalau kita itlakkan kepada kita makhluk, kita lembut hati macam mana? Yang ni apabila kita berjumpa dengan orang yang susah, orang yang fakir, orang yang miskin, maka kita akan rasa pecah hati kita, kesiannya. Itu rahmat dia panggil. Kesiannya, Allah sedihnya tengok begini. Automatik apabila kita tu riqatul qalb, kita tu mailul qalb, lembut hati, cenderung hati, atau pecah hati kita melihat kepada orang yang susah, fakir, miskin gitu, automatiknya kita tu ambil duit bagi sumbangan, bagi sedekah, bagi infak dan sebagainya. Inilah dikatakan makna lazim. Apa ya makna lazim? Iaitu berbuat baik. Itu berbuat baik. Artinya rahmat Allah Ta'ala itu artinya berbuat baik. Buat baik daripada Allah. Boleh. Itu kalau kita mengaji ada perbahasa panjang. Boleh pakai sifat za, iradatul ihsani, boleh pakai sifat fa'il. Artinya al-munaimu bin ni'ami, yang memberi, yang menganugerahkan dengan segala nikmat-nikmat kepada hambanya sekarang ni, kena kepada ta'alluq tanjiz hadis bagi sifat qudrah. Boleh juga kalau kita nak pakai makna, tapi itu perbahasa yang panjang lah. Nak pakai sifat zat ke sifat fi'il ke, itu perbahasa yang panjang. Yang penting makna lazimnya ialah rahmat itu dengan makna Allah berbuat baik. Maka bagaimana rahmat artinya Allah berbuat baik? Dengan makna Allah memberi anugerah karunia serta diampunkan dosa. Ini disebut di dalam kitab-kitab yang lainnya. Arti rahmat Allah tu, Allah Ta'ala memberi sesuatu pemberian dengan diampunkan dosa. Kenapa? Karena di sana ada juga Allah Ta'ala memberi pemberian daripada Allah kepada hamba, tetapi tidak diampunkan dosa. Diberi ilmu yang tidak bermanfaat, diberi ibadat yang tidak diterima, diberi doa yang tertolak, diberi harta yang haram, yang syubhat, diberi suami yang jahat, diberi isteri yang jahat, diberi anak-anak yang tolol. Maka itu dia panggil apa? Bukan rahmat, bahkan dikatakan niqmah. Karena rahmat dan nikmat tu dua perkataan yang saling bersatu pada makna. Dia panggil lafzul muradif, taraduf. Apa? Ikhtilaf fil lafzi, berlainan pada sebutan, rahmat, nikmat. Tapi ittihad fil makna, bersatu pada makna. Itu rahmat ialah nikmat, nikmat ialah rahmat. Maka apakah makna nikmat?
nikmat dengan makna Allah memberi pemberian dia kepada kita serta diampunkan dosa. Itu. Maka itulah dikatakan nikmat sebenar-benar nikmat. Ataupun rahmat sebenar-benar rahmat. Maka kerana itu ini kita katakan hadis awaluhu rahmah wa awsatuhu wa wastuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar ni simbolik kepada betapa banyaknya karunia Allah di dalam bulan Ramadan yang kita duduki sekarang ini. Kenapa? Karena kalau kita memperbahas secara harfiah tadi, bila Nabi kata awaluhu rahmah, awalnya Ramadan itu ialah rahmah. Wah, ma makna rahmah? Rahmah yang kita telah bahas tadi, rahmah artinya berbuat baik daripada Allah. Allah Ta'ala mengurniakan karunia-Nya serta diampunkan dosa. Kerana rahmat dengan nikmat satu makna. Artinya kalau Allah Ta'ala memberi pemberian serta tidak diampunkan dosa. Cuba tengok orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang kufur dengan nikmat Allah. Apakah Allah Ta'ala tidak memberi kepada mereka? Tidak. Bahkan terkadang mereka lebih kaya daripada kita. Mereka lebih bermewah daripada kita. Mereka lebih senang hidupnya daripada kita. Tetapi mereka berfoya-foya, minum arak, berjudi, berzina dan sebagainya. Artinya apakah pemberian daripada Allah tu dikatakan rahmat? Tidak. Itu dikatakan niqmah. Itu beza antara rahmat dan niqmah. Jadi kalau sesuatu tu nak dipanggil nikmat atau rahmat, maka mestilah disertakan dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita tu dilarang meminta kepada Allah hanya dengan bentuk mata benda. Contoh, kalau kita orang belajar, maka kita nak ilmu. Ya Allah, berilah aku ilmu. Ya Allah, aku nak ilmu. Jangan. Mintalah ilmu yang nafi'. Minta ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat tu artinya diampun dosa. Sama juga bagi orang yang bujang. Laki perempuan ke, dia tak jumpa jodoh dia lagi. Tak jumpa pasangan dia lagi. Maka jangan dimintakan jodoh semata-mata. Ya Allah, aku nak suami. Ya Allah, aku nak suami. Aku tak kira, aku sunyi. Ya Allah, aku nak suami. Nya bagi suami macam Firaun, siap. Ataupun ya Allah, aku nak bini. Ya Allah, aku dah umur 40 ni tak ada bini seorang pun. Ya Allah, aku nak bini. Pak, Allah Ta'ala bagi 4 orang. Tapi 4 orang tu semua, 4 orang tu toyo, ataupun kita kata pontianak lah belaka 4 ekor tadi tu. Apa nak kata? Buat sakit kepala kita. Ataupun kita dah kahwin dah tak ada anak. Ya Allah, aku nak anak. Ya Allah, aku jangan. Jangan diminta nak anak saja, jangan. Kalau diberi, takutnya anak tu Tuhan bagi 10 ekor kembar belaka, tapi toyo belaka 10 ekor tu. Nyaya kita. Kesian kita. Susahlah kita. Ataupun nak harta, ya Allah, aku nak kaya. Pak Tuhan bagi duit. Macam korung tu. Macam korung. Korung tu apa yang kita telah cerita dah tentang korung dulu kan? Macam mana korung ni Allah asalnya korun ni orang yang mengaji dengan Nabi Isa AS. Orang baik, orang berjuruh lah. Mengaji dengan Nabi Isa AS. Pergi ke pondok sama lah hala kita zaman kita, bahasa kita sekarang ni. Duk pergi ke pondok Nabi Isa sama. Nabi Musa AS. Kira-kiranya anak murid Nabi Musa AS. Korun ni. Maka bila dia minta Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, doalah pada Allah, minta bagi hamba ni kaya. Korung ni minta supaya Nabi Musa doa pada Allah supaya dia kaya. Maka bila Nabi Musa berdoa tu maka boleh nya kaya sungguh. Maka bila kaya tu, kaya sikit, tidak kaya sekaligus lalu, tidak. Kaya mula-mula kaya sikit-sikit dulu. Maka daripada yang mengaji setiap hari ke pondok Nabi Musa tu, ke madrasah Nabi Musa tu, akhirnya mari selang sehari. Bila bertambah kaya sedikit, mari pula seminggu sekali. Bila bertambah kaya sikit, sebulan 2 kali. Akhirnya kaya benar dah, sebulan sekali.
Bila kaya sangat-sangat dah, tak boleh dah orang panggil nak mengaji ni. Banyak projek masuk itu ini, kira kad bank saja tu diperbuat daripada emas yang kena dipikul 100 ekor unta untuk draw duit di bank. Itu korun. Hebat tak hebat korun? Maka adakah itu dipanggil nikmat? Tidak. Itu dipanggil nikmah. Maka sebab tu dalam ayat yang dulu kita baca dulu, fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Maka korun ni selalu keluar di atas kaumnya, kerana nak menunjukkan barang perhiasan dia, fi zinatihi, dalam mempertontonkan barang-barang kekayaan perhiasan dia. Qala allazina yuridunal hayatad dunya. Maka berkatalah oleh orang-orang yang hatinya nak kepada dunia, sama seperti Qarun, ya laitalana mislama utiya Qarunu innahu lazu hazzin azim. Celakalah kita, kalaulah kita dapat barang sebagaimana yang telah dikurniakan oleh Tuhan kepada Qarun, nescaya beruntunglah kita. Kerana sesungguhnya Qarun mendapat habuan yang sangat besar. Tengok. Tu disangkakan itulah nikmat. Macam kita sekarang lah, melihat orang kaya, orang pakai kereta Porsche, BMW, ni naik kereta apa Ferrari ke, Lamborghini ke, kerbau Gini, kita kira lah. Hati kita, untungnya kalau aku dapat seperti itu juga. Jadi kita tu seperti kaum Qarun, bangsa Qarun, yang allazina yuridunal hayatad dunya, orang yang berkehendak mereka itu akan dunia, tergila-gila akan dunia. Maka jangan kita menjadi seperti Qarun. Yang ni apa? Kaya yang bukan nikmat daripada Allah tetapi nikmah, bukan rahmah daripada Allah tetapi nikmah. Ini perlu kita jaga-jaga. Sebaliknya, waqala allazina utul ilma, dan telah berkatalah oleh orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu yakin, mengenal perkara yang hak, boleh membezakan antara yang hak dengan yang batil. Mana yang hak? Akhirat tu hak, dunia ni batil, palsu, akan binasa. Apa kata mereka? Wailakum, celakalah kamu semua, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Bermula pahala daripada Allah itu terlebih sangat baik bagi mereka yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh. Maka sebab itulah kita nak berdoa apa-apa kepada Allah, kita minta dengan nikmat. Mana? Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang nafi', amal yang diterima, doa yang tidak tertolak, harta rezeki yang halal lagi barakah, suami yang soleh, isteri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah. Itu maknanya kita memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para penonton? Kerana rahmat itu dengan makna pemberian daripada Allah serta diampunkan dosa. Baik. Kalau gitu sebab itulah Nabi SAW kata awaluhu rahmatun, awal-awal Ramadan itu ialah rahmat. Bukan artinya di situ tidak ada maghfirah. Bahkan sejak daripada awal Ramadan tu maghfirah. Kenapa? Karena difaham daripada makna rahmah tadi, iaitu kurniaan daripada Allah, pemberian daripada Allah serta diampunkan dosa. Itu dikatakan rahmat. Tidak dikatakan rahmat kalau pemberian tidak diampunkan dosa. Artinya Tuhan memberi kepada kita bulan Ramadan, tetapi kita di dalam bulan Ramadan ke, di luar bulan Ramadan ke, sama sahaja perangainya, sama saja sifatnya. Artinya kita tu tidak mendapat rahmat di bulan Ramadan. Tu tengok. Tu nak memahami rahmat tu bagaimana. Tu. Maka orang yang di dalam bulan Ramadan pun tidak berpuasa perangai pun sama sahaja, tidak ada bezanya di luar bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan lebih kurang.
Artinya seorang tu tidak mendapat rahmat di dalam bulan yang penuh barakah. Tak dapat. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau azinallahu lis-samawati wal ardi." Jikalaulah mengizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segala langit dan bumi, antatakallama, bahawa berkata-katalah kedua langit dan bumi itu kepada manusia, la basyarta, nescaya memberi khabar gembiralah oleh kedua-duanya, iaitu langit dan bumi, man shoma syahri Ramadan, man shoma syahra Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, bil jannati, dikhabarkan dengan berita gembira, iaitu dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Tapi ramai mana yang mereka itu tidak ada uzur syar'i, tidak ada keuzuran syarak, tapi tidak berpuasa. Banyak. Tu. Tidak ada uzur syarak. Kalau ada uzur syarak tu tak mengapa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Tu. Tak mengapalah kalau orang tu ada uzur syarak. Masalahnya tidak ada uzur syarak. Tidak ada sakit, tidak ada musafir. Kalau sakit pun sakit bukan sakit yang menghalangkan diri dia daripada berpuasa. Tapi dia tidak berpuasa. Masya Allah, betapa ruginya. Artinya dia tidak mendapat awaluhu rahmah. Awal-awalnya itu ialah rahmah. Walaupun dia duduk di dalam bulan Ramadan. Tu kerana bulan Ramadan ni kewajipan ibadah berpuasa tu difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala Maha mengetahui apakah hikmat, kenapakah diwajibkan berpuasa dalam setahun ni sebulan. Di sana Allah Taala yang Maha mengetahui. Allah Taala tahu kerana dialah yang menjadikan tubuh badan kita. Dia tahu apa yang patut dengan tubuh badan kita ni. Sehingga Nabi SAW bersabda, sumu tasihhu. Sumu, puasa olehmu, tasihhu, nescaya kamu sihat. Artinya sihat jasmani dan sihat rohani. Kenapa? Jasmani pun apabila kita kurang makan, maka penyakit-penyakit itu agak orang panggil kurang ataupun lambat memberi kesan. Kerana kalau para penonton semua pergi membuat uji kaji di hospital, membuat uji kaji di hospital, cuba ditanya doktor. Cuba tanya doktor, kebanyakan penyakit ni datang daripada mana? Pasti doktor akan jawab, kebanyakan penyakit ni datang daripada perut. Berpunca daripada perut, daripada pihak makanan dan minuman yang kita makan dan minum sehari-harian. Itu dari segi konsep jasmani, sihat dari segi jasmani. Dari segi rohaninya, apabila kita berpuasa, Masya Allah, darah kita, saluran darah kita tu menjadi sempit. Maka ketika itu rohani kita akan merasa ringan untuk beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana, sesungguhnya syaitan la yajri min ibni adama majrad dami. Inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dami. Sesungguhnya syaitan itu berlari di dalam tubuh badan anak Adam melalui saluran darah. Melalui saluran darah. Jadi sebab tu dalam diri kita ni adanya syaitan. Dia boleh masuk ke dalam saluran, dalam tubuh kita melalui saluran darah. Maka sebab tu Nabi SAW berpesan, fadayyiku majariyahu bil ju'i. Fadayyiku majariyahu bil ju'i. Maka kamu persempitkan saluran darah tersebut dengan berlapar. Maka sebab itulah si hari di bulan Ramadan ni kita dapat merasakan kelaparan. Dan kalau kita
ketahui sendirilah, bila kita lapar ni, tubuh kita tu ringan. Nak buka Al-Quran, nak baca Al-Quran puasa ringan. Nak bagi tazkirah puasa ringan. Nah, kalau boleh tarawih siang hari ni lebih pada 20 rakaat pun kita rasa mampu untuk kita kerjakan. Kenapa? Kerana siang hari ni kita lapar. Maka saluran, orang panggil highway syaitan tu, lebuh raya syaitan tu jadi sempit. Dalam tubuh kita ni ada lebuh raya syaitan. Jadi kalau kita kenyang, lebuh raya tu dia panggil jadi lebuh raya highway tanpa tol bagi syaitan. Cupak masuk dalam hati jatuh kita. Maka bila masuk jatuh kita itulah yang menyebabkan kita tu terhijab dengan berkah. Sebab dalam hadis lain Nabi SAW sabda dalam hadis yang lain Nabi SAW sabda, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam la nazaru ila malakutis samawati wal ard. Hello, Assalamualaikum. Ya. Tak koci, boleh buka daripada dalam. Cuba tengok. Boleh. Okey. Baik, terima kasih sama-sama. Jadi apabila kita tu sentiasa kenyang, tak lapar, maka saluran darah kita tu menjadi lebuh raya highway tanpa tol bagi syaitan. Maka syaitan tu bila masuk tubuh kita suka dia macam kita lah. Kalau highway tu kita seorang yang lalu ni, tak ada tol pula. Memang seronok lah, memang seronok sungguh. Kalau highway tapi jam lah, banyak kereta, ada tol banyak. Ini kita pun tak suka. Jadi begitulah syaitan dalam tubuh kita. Kalau kita tu kenyang, suka syaitan. Kenapa? Lebuh raya, saluran darah tu menjadi lebuh raya highway tanpa tol bagi syaitan. Untuk ke manakah syaitan pergi dalam tubuh kita? Untuk menuju ke dalam jantung kalbu kita. Sebab tu Nabi SAW sabda dalam hadis yang lainnya, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam. Kalaulah tidak bahawa syaitan-syaitan itu mengerumuni mereka itu di atas hati-hati jantung-jantungnya anak Adam, la nazaru ila malakutis samawati, nescaya anak Adam akan dapat memandang kepada alam malakut pada langit, yakni alam sebelah tinggi, sebelah atas. Artinya nampak syurga, nampak neraka, nampak pahala itu kan. Kalaulah syaitan tu tidak mengerumuni di dalam jantung kita, di dalam hati kita. Maka rahmat Allah Ta'ala bagi di bulan Ramadan ni kita berlapar. Maka bila berlapar dengan sebab berpuasa, saluran darah kita tu menjadi sempit, menjadi kecil, menjadi sempit. Maka membuat syaitan tu marah. Membuat syaitan tu marah. Maka kerana tu ketika mana kita lapar tu, Masya Allah, kita boleh baca Quran, kita boleh sembahyang, kita boleh berzikir, dan kita boleh pelbagai-bagai lah. Sebaliknya apabila kita kenyang, cuba tengok nanti berbuka malam ni, ataupun malam-malam sebelum ni. Kalau sudah kenyang, kena 2-3 pinggan nasi, kena air cendol pula, air apa lagi, air tebu. Jawabnya jangankan qiyamul lail, jangankan qiyamul Ramadan, tarawih, witir dan sebagainya, tadarus Al-Quran, maghrib pun kita nak sembahyang tu termengah-mengah. Itu kenapa? Kerana tubuh badan kita tu berat dengan berat dengan makanan. Maka sebab itulah sumu tasihu, puasa olehmu sabda Nabi SAW, tasihu, nescaya kamu sihat. Bukan hanya sihat jasmani, tetapi sihat juga rohani kita. Itu. Jadi kerana itu, puasa yang paling hebat sekali ialah puasa Ramadan. Kalau kita berpuasa di bulan lain, puasa-puasa sunat, tiba-tiba puasa Ramadan kita tak berpuasa, itu
orang yang tidak mengenal arti yang wajib dengan yang sunat, yang mana satu yang afdal. Nah, sudah semestinya yang wajib tu lebih besar ganjaran pahalanya daripada sunat. Sebab tu hadis yang kita baca tadi, nah, sebelum kita sampai kepada syahrun awaluhu rahmah wa wastuhu maghfirah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu wa'idkum minan nar. Di awal tu Nabi SAW sebut, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Barang siapa yang mengerjakan pada bulan Ramadan tu dengan satu bagai daripada kebaikan, nescaya adalah ia seperti mereka yang menunaikan satu fardu pada bulan yang lain. Dalam bulan ni rahmatnya Allah Ta'ala, satu sunnah yang kita buat, maka seperti fardu pada bulan yang lain. Kalau gitu buat yang sunat sajalah. Nak sembahyang tarawih saja buat ramai. Subuh, asar. Tak betul lah tu, begitu tu. Sebab itulah untuk jemaah masjid Raja Haji Fi Sabilillah juga saya berpesan, nah, tarawih itu sunat. Nah, kenapakah ada orang kita ni bila tarawih saja penuh orang di masjid? Pelik. Saya tu jadi pelik. Nah, kalau tarawih penuh. Nah, sampai ke tak muat surau, tak muat masjid. Sampai ke dia buat teguran pada imam. Nampaknya imam, pengerusi surau, dia buat teguran pada pengerusi surau, pengerusi masjid. Nampaknya masjid kita ni kena perbesarkan ni. Kenapa bos? Orang ramai sangat ni, tak muat. Pada hadiahnya tarawih je mari. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh ke mana? Itu. Padahal tarawih tu sunat. Nah, yang besar pahalanya ialah subuh, zuhur, maghrib, isyak, asar. Itu sembahyang 5 waktu tu. Itu yang paling yang paling lebih sekali. Kenapa? Kerana wajib. Ada tarawih tu sunat. Itu sunat. Jadi kita kena mendidik masyarakat supaya tahu menilai di antara yang wajib dan yang sunat. Kalau boleh kita ubah bagaimana? Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh tu penuh masjid. Penuh masjid. Kenapa? Wajib ni. Wajib ni. Benda wajib ni. Macam tu. Bila tarawih tak ada hak lah. Nak 3-4 sah pun tak ada hak lah kerana sunat. Artinya kalau kita boleh ubah minda masyarakat kita seperti itu, artinya masyarakat kita tu masyarakat yang memahami perbezaan di antara wajib dengan yang sunat. Maka sebab tu dalam hadisnya Nabi SAW kata, wa man adda fihi faridatan, barang siapa yang menunaikan di dalam bulan Ramadan tersebut satu fardu, kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu, nescaya dia seperti menunaikan 70 fardu di bulan-bulan yang lain. Artinya fardu tetap yang terhebat di dalam bulan Ramadan dan di mana-mana bulan sekalipun. Maka kerana itu puasa Ramadan tu fardu yang paling afdal, yang paling lebih. Yang paling afdal dan yang paling lebih. Baik. Kemuncaknya rahmat berpuasa ni apakah dia? Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di dalam hadis Nabi SAW, yang mana hadis tersebut bersambung dengan hadisul kursi. Nabi SAW bersabda, kullu hasanatin bi'ashri amsaliha ila 700 dha'fin. Kullu hasanatin, tiap-tiap kebaikan itu bi'ashri amsaliha, dengan 10 ganjaran yang dibalas oleh Allah Ta'ala, ila 700 dha'fin, diganda sehingga kepada 700 gandaan pahala tu. Daripada satu-satu kebaikan tu, pahala diberi oleh Allah Ta'ala tu 10 sehingga diganda-gandakan sampai ke 700, ila 700 dha'fin, ila 700 dha'fin, sehingga kepada 700 gandaan pahala. Illa shaum, melainkan puasa. Tengok, illa shaum, melainkan puasa. Fa innallaha ta'ala yaqulu, kerana apa puasa ni satu tidak diletakkan berapakah pahala,
berapakah ganjaran yang nak dibalas oleh Allah Ta'ala kepada kita hamba yang berpuasa. Fa innallah, kerana bahawasanya Allah Ta'ala yaqulu, berfirman ia. Fa innallaha ta'ala yaqulu, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, as-sawmu li, bermula puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membalaskan dengan dia. Apa maksud? As-sawmu li, bermula puasa tu untuk aku. Yakni orang yang berpuasa tu sebenarnya, kalau dia menyedari hakikah berpuasa, sebenarnya berpuasa tu untuk mendapat Allah di dalam hatinya. Itu. Ini bahasa yang kita bercakap ni bahasa yang mudah-mudah. Tasamuh lah. Mendapat Allah dalam hati bagaimana? Yakni apabila dia berpuasa, dia berlapar, maka senang dia untuk mengerjakan amal ibadat, berzikir pada Allah. Orang lapar, buah tasbih duduk tangan. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Daripada mengumpat, bercakap benda tak ada manfaat, tak ada berfaedah, baiklah berzikir. Dan ketika itu bila dia lapar, ringan tubuh dia, ringan lidah dia untuk berzikir kepada Allah. Artinya dia berpuasa tu untuk apa? Untuk taqarrub ilallah, untuk memperdekatkan hatinya kepada Allah. Dalam bahasa yang lebih orang panggil lebih berani lagi ialah untuk mendapat Allah di dalam hatinya. Itu maknanya. Li'anna as-sawmu li, li'anna as-sawma li, kerana bahawasanya puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan akulah dan dia akan dapat di dalam hatinya. Itu maksud. Tu maka besar tak besar rahmat Allah pada bulan Ramadan? Masya Allah besar. Masya Allah besar. Baik. Maka kerana itulah, kalaulah Nabi SAW, lau ya'lamun nasu au lau ya'lamul ibadu, kalaulah mengetahui oleh manusia ma fi Ramadan, apa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan, la tamannat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadana. La tamannat, nescaya bercita-cita, nescaya berangan-anganlah, berkeinginanlah oleh umatku bahawa adalah sepanjang tahun semua sekalinya itu ialah bulan Ramadan. Kalaulah kita tu tak tahu, masalahnya kita tu hanya sebatas maklumat sahaja tahu. Sudah tahu, sudah tahu bagai-bagai hadis Nabi, bagai-bagai kelebihan, tetapi tahu yang tidak orang panggil memberi memberi ghirah, memberi semangat, memberi kekuatan kepada kita untuk beribadah, merebut peluang, merebut dia panggil kurniaan daripada Allah di dalam bulan Ramadan ni. Artinya pengetahuan kita tu hanya sebatas maklumat, belum ilmu, belum boleh dikatakan ilmu yakin. Apatah lagi ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin, jauh lagi. Jauh lagi. Hanya sebatas maklumat saja. Kita tahu hadis Nabi tentang bagaimanakah di bulan Ramadan di 10 yang terakhir ni adanya malam qadar. Yang disuruh oleh Nabi SAW kita tu mencarinya. Iltamisuha fil ashril awakhiri witran min ramadana lailatul qadri fi tasi'atin tabqa wa fi sabi'atin tabqa wa fi khamisatin tabqa. Hadis Nabi SAW disebutkan, mencarilah oleh kalian akan malam qadar tersebut pada 10 yang terakhir, pada witir ganjil daripada 10 yang terakhir daripada Ramadan. Cari akan malam qadar pada malam yang ke-9 yang terakhir, malam yang ke-7 yang terakhir, malam yang ke-5 yang terakhir. Disuruh oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sendiri kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadana ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi itu bersungguh-sungguh beribadat pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan
tidak sebagaimana bersungguhnya Nabi pada yang selain daripada 10 yang terakhir. Nabi itu memang bersungguh, kita lah senantiasa tak bersungguh. Nabi itu tak kira bulan Ramadan kata Ramadan, memang Nabi qiyamul lail, Nabi tahajud hatta tatawarramat, hatta tatafattarat qadamahu, sehingga pecah, sehingga bengkak tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila tiba 10 akhir, Nabi melebihkan lagi kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud tidak pada bulan-bulan yang lain? Ini disebut oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhiru min ramadana shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Muttafaqun alaih. Nah, hadis ni sepakat Bukhari Muslim. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? An Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaihi salam qalat, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashrul akhiru min ramadana, apabila masuklah oleh 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, syadda mi'zarah, Nabi mengikat kainnya. Apa? Bersangatan menjaga kain. Artinya Nabi tidak menggauli isteri, tidak berjima, tidak melakukan persetubuhan hubungan badan dengan isteri. Bahkan Nabi beriktikaf di masjid. Tapi kita ni tak boleh beriktikaf lah saat-saat sekarang ni, kerana kita berada dalam suasana yang darurah. Maka perintah daripada kerajaan tu wajib kita kena patuh. Masjid-masjid tidak dibenarkan, kita masih lagi belum dibenarkan untuk kita beroperasi. Maka ketika itu wajib kita taat. Kenapa? Tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Hukuman, kebijakan atau hukuman daripada pemerintah itu di atas rakyatnya itu meraihkan kebaikan, maslahah, ada maslahatnya. Maka jangan kita melanggar. Saya tak kira, saya nak pergi juga ke masjid, saya jangan. Jangan, mestilah kita jangan. Dia ke mama lagi. Jadi janganlah kita melanggar aturan pemerintah, undang-undang pemerintah. Wajib kita mentaatinya pada perkara yang tidak melanggar hukum syarak. Tidak melanggar hukum syarak itu, melanggar hukum syarak itu tidak, demi maslahat, demi kebaikan. Jadi Nabi SAW itu syadda mi'zara, bila 10 yang terakhir iktikaf di masjid, tidak menggauli isteri. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam 10 yang terakhir ni dengan sembahyang tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Wa ayqaza ahlahu, dan mengejut, menjaga, membangunkan para isteri-isteri Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk sama-sama menghidupkan pada malam 10 yang terakhir. Kenapa? Kerana di 10 yang terakhir ni ada malam Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam tersebut malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ni apa? Al-amalu fiha, amal di dalam malam Qadar tersebut, khairun, lebih baik daripada khairum min amalin, lebih baik daripada amalan fi ashri ghairiha, di dalam lebih baik daripada beramal pada disebut dalam kitab Qalyubi wa Umairah tadi, tentang tafsirannya. Mana tengok tak ada. Khairum min alfi syahrin, ay al-amalu fiha khairum min al-amali fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadr. Amal di dalam malam Qadar itu lebih baik daripada amal di dalam 1000 bulan yang tidak ada pada 1000 bulan itu Lailatul Qadri. Itu. Jadi siapa dia yang mendapat malam Qadar? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, malam Qadar, man qama lailatul qadri, barang siapa yang berdiri sembahyang pada malam Qadar
imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, bukan kerana riak, ujub, sum'ah dan takabur, tidak, penuh kepercayaan kepada Allah dan ganjaran baik yang dijanjikan oleh Allah, wahtisaban, dan mengira-ngirakan pahala yang dikurniakan oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambik, nescaya diampun oleh Allah Ta'ala akan dosa yang telah dia kerjakan pada masa yang lampau. Maka inilah berartinya wa akhiruhu, ataupun wa awsatuhu wa wastuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Nah, karena apabila seorang itu diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu sajalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmatinya dan memasukkannya di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk syurga dengan rahmat Allah, dengan keampunan daripada Allah. Nah itu. Maka inilah yang patut kita kena kejarkan. Dan yang terakhir sebelum kita berhenti, insya-Allah kita hayati sedikit bagaimanakah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang hadis ni panjang sebenarnya, iaitu satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar khutbah mimbar masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tibanya Rasulullah apabila naik langkah kaki pada tangga yang pertama, Nabi kata amin. Langkah kedua Nabi kata amin. Langkah ketiga Nabi kata amin. Maka setelah itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapakah tadi ketika mana Rasulullah nak naik ke tangga mimbar, Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika naik aku pada mimbar yang pertama, pada tangga mimbar yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Jibril alaihi salam berdoa, menyebut apa? Jibril kata raghima anfu rajulin. Raghima anfu rajulin, rebah bersembamlah dengan muka seorang laki-laki. Itu di akhirat kelak, rebah bersembamlah oleh muka seorang laki-laki di akhirat kelak. Siapakah laki-laki tersebut? Zukirta indahu falam yusalli alayya, disebut akan dikau wahai Nabi Muhammad di sisinya, falam yusalli alaika, tetapi tidak berselawat ia ke atas engkau. Artinya ketika Nabi meriwayatkan, Nabi kata zukirtu indahu falam yusalli alayya lah, disebutkan aku di sisinya tetapi tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tarawih didengar sebut Allahumma salli ala Muhammad. Malah aku selawat. Tu berat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malah aku selawat. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Anta Maulana Muhammad. Malah selawat. Tu bahaya tu. Nabi mengaminkan doa Jibril. Raghima anfu rajulin, rebah bersembamlah hidung manusia di akhirat kelak. Zukirta indahu falam yusalli alaika, disebut akan dikau wahai Nabi Muhammad di sisinya tetapi dia tidak berselawat ke atas engkau. Artinya Nabi kata Jibril menyebut zukirtu indahu, disebutkan aku nama Nabi di sisi seorang tersebut, falam yusalli alayya, tetapi dia tidak berselawat ke atas aku. Dengar orang sebut nama Nabi Muhammad, senyap. Maka orang tersebut rebah bersembam mukanya di hari akhirat kelak. Kemudian tangga yang kedua, Jibril berdoa lagi. Waraghima anfu rajulin, dan rebah bersembamlah dengan hidung bagi seorang laki-laki akhirat kelak. Tu man adraka indahu abawahu falam yudkhilahul jannata, seorang yang mendapatkan di sisinya oleh dua ibu bapanya.
tu. Falam yudkhilahu jannata. Tetapi tidak memasuklah oleh kedua ibu bapanya, dia akan seorang tu akan syurga. Artinya dia tidak dapat masuk syurga walaupun dia punya ibu bapa. Apa maksud? Yakni dia tidak berbakti kepada ibu bapanya. Dia tidak Dia tidak taat pada ibu bapa, bahkan derhaka kepada ibu bapanya yang tua. Ini bahaya. Maka sebab itulah jangan kita menyia-nyiakan ibu bapa kita yang masih ada. Kalau boleh rumah yang dekat, yang bukan di luar daripada negeri, maka kita pulanglah menjenguk, menziarahi ibu bapa kita. Itu. Yang terakhir, tangga yang ketiga Nabi kata, Jibril berdoa bagaimana? Raghima anfu rajulin, rebah bersembamlah hidung manusia di akhirat kelak. Dakhala alaihi Ramadan. Dakhala alaihi Ramadan. Man dakhala alaihi Ramadan, mereka yang telah masuklah di atasnya oleh bulan Ramadan. Summan salakha, kemudian keluar daripada bulan Ramadan, qabla an yufara lahu, sebelum bahawa diampunkan oleh Allah Ta'ala kepadanya, baginya. Yakni orang yang masuk bulan Ramadan, dapat bulan Ramadan, serta lepas dah nanti, mudah-mudahan kita panjang umur, kita keluar daripada bulan Ramadan, dapat menyambut Idul Fitri. Tetapi seseorang yang dapat bulan Ramadan dan keluar tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, Jibril mengatakan orang tersebut rebah bersembam dengan hidung, dengan mukanya di akhirat kelak. Maka Nabi SAW mengucapkan amin. Ini artinya wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ini tidak bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih yang lainnya. Kenapa? Karena memang benar. Nabi SAW sendiri sebut wa raghima anfu rajulin man dakhala alaihi ramadanu thumma salakha qabla an yufara lahu. Rebah bersembamlah dengan hidung bagi manusia akhirat kelak, mereka yang masuklah di atasnya oleh bulan Ramadan, kemudian meninggalkan bulan Ramadan sebelum bahawa mendapat keampunan daripada Allah untuk dirinya. Maka mudah-mudahan Ramadan yang kita kecapi, yang kita dapat lalui tahun ini, peluang untuk kita memanjatkan keampunan kepada Allah. Perbanyakkan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyakkanlah berdoa setiap malam, setiap kali selesai tarawih. Kerana itu digelarkan juga Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, tu dikatakan juga sebagai doa Lailatul Qadar, doa malam Qadar. Itu. Mudah-mudahan kita semua, termasuk saya yang diundang kuliah ni, dan para penonton sahabat yang dicintai, para jemaah Masjid Raja Haji Fi Sabilillah, saya berjaya kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada kita keluar daripada bulan yang penuh barakah, yang penuh kemuliaan yang besar, keagungannya itu, iaitu bulan Ramadan yang kita berada sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar itu sahaja yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.